KPM. Oh, majalah lama. Ni kertas-kertas lebih semalam ni. Bolehlah kita semula. Ambillah. Nisa nak pergi mana tu? Saya nak bawa kertas-kertas ni nak pergi pusat kita semula. Sabar dulu Nisa. Kenapa, sebenarnya cikgu? banyak kertas ni kita boleh guna ni. Boleh guna, tapi ni kan majalah lama ni mungkin tahun 1968, cikgu. Boleh walaupun dah lama ke, Ya. dah terperuk dekat bilik tu pun, boleh guna lagi. Kita boleh kitas semula, kita jadikan bahan untuk buat seni. Oh, satu lagi aktiviti seni, cikgu. Satu lagi aktiviti untuk hari Satu lagi ini. aktiviti seni pada hari ini. Hai semua, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K. Sebuah program kurikulum di mana kita menampilkan aktiviti-aktiviti seni dan juga kraft. Jadi adik-adik, apa agaknya aktiviti kita pada hari ini? Sebelum tu Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja adik-adik berada. Pelitup muka jangan dilupa, penjarakan fizikal dijaga, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunalah gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Jadi jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil beliau. Baiklah rakan-rakan, sekali lagi bersama-sama dengan kita di KKD, Kelab Kraft Didik adalah Cikgu Teh Nadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik Nisa, apa khabar? Alhamdulillah saya baik, walaupun saya gerun sikit tadi. Cikgu cakap jangan buang dulu. Saya dah cakap, alamak, saya buat salah ke? Rupa-rupanya kertas-kertas di hadapan kita ni masih boleh digunakan untuk hasil seni kita. Seperti biasalah cikgu ya, sebelum kita mulakan aktiviti, kita sanitasi dahulu tangan. Saya sembuh-sembuh. Baiklah. Baik, di kanan, di kiri. Baik, saya juga. Baiklah, adik-adik di Sapu rumah. rata pada semua Baik. tangan. Sekarang barulah saya dah bersedia nak tanya Cikgu Nadira, Cikgu Teh Nadira, apa yang kita nak pelajari atau apa yang kita nak hasilkan bersama-sama pada hari ini? Okey, baiklah. Kita masih bertemakan kertas sebagai bahan utama kita. Tetapi untuk hari ini, kita akan menggunakan teknik koyakan dan juga potongan kertas. Wah, kita koyak-koyak pun boleh jadi hasil seni, Cikgu. Betul. Contohnya ada tak contoh di sini? Contohnya kalau kita lihat pada yang sinilah dulu. Ya. Okey, kita bawa ke depan sini. Wah. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa yang Nisa nampak? Saya nampak ada selipar yang comel. Juga selipar. Kemudian ada koyakan-koyakan kertas yang membentuk macam alunan. Saya tahu. Ini mesti kat tepi pantai kan, cikgu? Ya, betul ombak, ni. buih-buih Dekat tepi ombak. pantai. Wah, cantiknya. Ini semua daripada kertas. Koyakan kertas. Tapi kan Nisa perasan tak kalau kita tengok bahagian warna brown ini, ini adalah daripada craft paper. Tetapi cikgu juga menggunakan teknik renyukan. Kalau renyuk pun boleh jadi hasil seni. Kalau kita lihat kat sini kan, ini adalah renyukan kertas dan nampak dia punya macam pecahan-pecahan. Betul. Kertas itu dan kita tampalkan. Jadilah macam ala-ala pasir ya. Kan ada tekstur dia, jalinan-jalinannya. Dan juga air lautan. Ombak-ombak kan. Ombak kan dia ada buih-buih sikit, so dia ada putih-putih sikit. Kalau yang biru cerah, biru gelap tu mungkin ni pancaran cahaya matahari, cikgu. Betul. Bila dia bersinar dekat air tu nampak berkilau-kilau, jadi nampak beberapa tona warna yang berbeza. Wah. Macam ni kita nak lakukan hari ini. Ini adalah salah satu contoh. Mungkin ada contoh juga di sana. Di sini, baik. Di bahagian sini saya keluarkan. Ini adalah salah satu contoh di mana adik-adik boleh hasilkan. Apa ni, cikgu? Ini adalah pasu bunga dan juga pokok tumbuhan. Cikgu, dekat sini pada daun-daun ni saya dapat lihat kita gunakan teknik koyakan. Tapi di bahagian pasunya tak dikoyak pula, cikgu. Sebab cikgu gabungkan antara koyakan dan juga potongan kertas yang lebih tepat. Wah, dan dah juga jadi. Cikgu akan menggunakan bahan kertas permukaan satu warna dan juga kertas akbar. dah kita gabungkan. jadi.
Ini adalah hasil seni yang akan kita lakukan bersama-sama. Kita ada koyakan, mungkin kita nak tambah renyukan dan juga potongan kertas. Baiklah, jadi apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Peralatan-peralatannya, cikgu? Baiklah, bahannya seperti biasa, bahan utamanya adalah Kertas. dan juga kertas, gunting, pisau, pembaris jika perlu, pensel jika perlu. Tetapi kalau kita dah menggunakan teknik koyakan, kadang-kadang kita tidak perlu menepat terlalu tepat. Jadi kita hanya macam spontan sahaja kita koyak. Dan juga kita perlukan gam. Baiklah. Okey, nampaknya kita dah ada banyak kertas di hadapan kita seperti ini kertas-kertas lebihan daripada aktiviti-aktiviti sebelum ini. Kan ada berbagai-bagai warna, ada yang dah tak saiz penuh pun. Dan kita ada kertas-kertas majalah yang lama seperti ini yang ada gambar-gambar, yang ada teks. Boleh adik-adik gunakan. Cepat-cepat adik-adik cari bahan-bahan di sekitar rumah anda. Kita akan mulakan aktiviti kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Pening, fikir. Cikgu. Saya dah dapat idea. Saya dah visualkan idea saya. Kita dah kembali ke Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu T Nadira. Sekarang ni kita nak mulakan. Apakah langkah pertama, Cikgu? Maaflah tadi saya duk fikir idea. Macam mana saya nak hasilkan karya seni ni. Sekarang saya nak tanya Cikgu, apakah langkah-langkah kita? Silakan, Cikgu. Langkah pertamanya kita perlukan satu kertas latar belakang dia. Baik. Supaya kita akan tampalkan keratan kertas kita. Ya, di atas ini. Okey, tetapi sebelum itu, kita perlu tahu apa yang kita nak buat sebenarnya. Okey, kalau cikgu rasa cikgu nak buat macam lebih kurang sebegini. Maksudnya daripada gunung ganang, daripada warna hijau yang terang, gelap ke terang, dan ada macam cahaya pantulan matahari, lepas tu ada awan, langit sampai ke atas tu makin gelap. Itu idea cikgu. Macam Nisa pula, apa Nisa saya nak tadi buat? dah fikir kan. Saya rasa kan saya nak menghasilkan karya yang macam ini. Ada pasu bunga dan juga ada daun-daun yang kita dah koyak-koyakkan dan kita tampal, serta latar belakangnya, sebab saya tertarik cikgu, latar belakangnya warna yang berbeza. Jadi kita gunakan banyak sedikit kertas. Wah, saya mencabar diri saya, cikgu. Okey, sebenarnya kita pun boleh gabung kertas permukaan yang kosong satu warna saja, ataupun kertas akhbar yang dah ada tulisan, gambar-gambar. Baik. Apa yang cikgu nak lakukan? Yang pertama sekali, cikgu akan start daripada atas seperti ini, warna yang lebih gelap. Okey, cikgu hanya akan menggunakan teknik koyakan. Koyak saja ya, cikgu? Okey. Cikgu, koyak saja. Di belakangnya kertasnya warna lain. Sebabnya dia ada dua side. Dua warna, dua belah. Maknanya yang ini sebab kedua-duanya warna hijau. Yang kertas yang cikgu gunakan tu kedua-duanya setiap side tu atau setiap belahnya tu warnanya lain-lain. Wah. Tetapi kita jangan tampal dulu, jangan gam lagi supaya kita dapat susun atau kedudukan kertas itu. Okey, kalau kita lihat sini yang cikgu punya awan tu dia lebih berbentuk macam rata sedikitlah. Tetapi berbeza dengan gunung ganang nanti ni. Ya, betul. Jadi cikgu akan settlekan di bahagian atas, barulah sampai ke bawah. Okey, saya nak buat bentuk daun agak-agak je lah ya, tanpa menggunakan sebarang bantuan daripada pensel untuk lakaran ataupun pembaris. Saya agak-agak je ni. Boleh ni, dah nampak dah bentuk daun. Saya dah dapat bentuk daun. Okey tak cikgu? Okey, boleh. Boleh. Cuma nanti daunnya ada bezanya adalah saiz. Ada yang besar, ada yang kecil. Baik, okey. Kita akan koyak lagi sekali adik-adik. Koyakkan ikut bentuk. Jadi imajinasi agak penting di sini cikgu ya? Ya, betul. Lagi satu juga, sebenarnya kita menggunakan kemahiran berfikir. Kenapa cikgu cakap kita menggunakan kemahiran berfikir? Sebabnya kadang-kadang kita perlu menampalkan
tampalan kertas ni ada di bahagian depan. Ada juga yang memerlukan di bahagian belakang. Di bahagian belakang. Jadi kita juga menggunakan fikiran kita dengan lebih kreatif dan kritis. Baik. Okey. Oh, macam ni. Saya dah potong, ada yang besar dan kecil dan saya akan teruskan, bukan potong, maaf, koyak sebab kita tengah guna teknik koyakan. Saya akan teruskan mengoyak untuk kertas-kertas warna lain dan saya akan susun. Nak nampak jalinan warna yang cantik itu. Jom. Saya akan gunakan kertas yang lain pula. Kita lihat. Ada daun besar, ada daun kecil. Mungkin kertas yang kecil-kecil ni jangan dibuang dahulu, cikgu kan? Ya, betul. Kadang-kadang kita boleh tampal di bahagian atas semula. Ya, betul. Baik. Okey, saya dah dapat dah. Sebab saya nak cuba buat yang belakang ni, cikgu. Nanti cikgu kena tunjuk kat saya. Latar belakangnya. Cikgu kena tunjuk kat saya. Nanti lain pula jadi latar belakang saya. Sebab saya nak ikut contoh seperti apa yang telah kita ada di sini. Okey. Daun sikit. Mungkin cikgu nak tanya, dekat rumah Nisa ada tanam ke pokok-pokok ke? Ada cikgu, tapi tak banyaklah. Maklumlah bila duduk di rumah yang tidak ada laman belakang, rumah-rumah macam bertingkat kan. Dia tak banyak, tapi bila ada hasil-hasil kerang macam ni, teringatlah juga kepada keindahan alam semula jadi yang ada di hadapan ataupun di luar sana, yang satu hari nanti kita akan dapat lawati juga. Okey, saya rasa saya dah ada beberapa. Tambah sikit lagi sebelum saya mulakan dengan tampalan saya. Sebenarnya kan Nisa, contoh-contoh yang cikgu dah buat itu sebenarnya diinspirasi daripada pokok daripada rumah cikgu. Kadang-kadang inspirasi ni kita boleh dapat di sekeliling kita. Betul. Kita kena teroka ataupun explore dengan lebih lagi. Betul tu. Baiklah, ini adalah lebihan kertas yang akan saya gunakan kemudian. Mana tu saya nak tambah-tambah lagi ke? Saya pergi kepada majalah seni. Macam mana cikgu saya nak dapatkan yang bawah ni? Saya nak kena potong bahagian bahagian mana ni cikgu? Okey, untuk bahagian belakang mungkin Nisa nak bahagian sini. Ya. Dan mungkin kita hanya boleh potong saja, potong satu straight line sahaja. Oh, yang satu garis saja di sini. Baik. Dan kita akan tampalkan di sanalah. Okey. Baik cikgu. Saya menurut perintah, mungkin saya perlukan pen dan juga pembaris untuk memastikan saya potong dengan garis lurus pada keratan majalah ini. Kalau keratan majalah tu besar, boleh gunakan sebesar mana kawasan kertas yang anda nak. Tadi cikgu ada sebutkan kalau kita tampal melebihi ruang kertas latar belakang kita tu tak kisah cikgu kan? Ya betul. Sebab nanti kita akan ada kemasan karya pada penghujungnya. Baik, kemasan karya. Baiklah, saya dah ada daun-daun saya. Kemudian saya akan tampalkan gambarnya di bawah. Saya letak di bawah macam ni cikgu ya. Ya. Okay, boleh. Saya tampal saja di sini cikgu. Tampal saja. Kita akan tampalkan dengan di bahagian belakang dulu. Maksudnya tampalannya dia bermula daripada belakang, barulah ke depan. Barulah ke depan. Jadi contohlah kertas putih ni, saya akan tampalkan bahagian yang ada gambar ni di bawah macam ni. Sebab saya nak cuba tambahkan warna-warna lain di atas. Saya cubalah gabungkan warna-warna yang ada. Warna apa yang Nisa nak letak? Memandangkan ada warna biru pada gambar ini, saya nak cuba gabungkan warna-warna biru. Okey tak cikgu? Boleh. Dia ibarat macam ada dua dinding. Ya. Baiklah, jadi jom saya pun nak tampal. Okey. Kertas saya ni. Nisa dah boleh tampal dah yang di bahagian belakang. Baik, boleh cikgu. Saya mulakan dengan masih latar belakang saya. Susun lagi. Baik. Okey, sementara cikgu nak susun atur awan cikgu dan saya nak siapkan potongan kertas latar belakang serta saya nak potong pasu. Pasu bunga saya di bahagian kertas yang ada teks ini. Saya nak lukis pasu, kemudian saya nak gunting. Kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik KKD, saluran Didik TV KPM. Jom. Cantik dah. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa dan masih bersama Cikgu Tin Hadira, dan kita nak siapkan hasil pemandangan kita. Macam saya buat pasu, ada daun-daun dan saya dah siapkan cikgu. Ini dia
Okey, ini baru latar belakangnya. Ya, tapi cikgu ni ada lebih-lebih kertas ni macam mana? Tak apa, yang lebih kertas ni kita akan potong nanti pada penghujungnya. Baik, sekarang macam tadi cikgunya masih tak nampak lagi ni. Tapi cikgu dah mula susun-susun. Cuma cikgu perlu start dengan gam sahaja. Ya, baiklah. Okey, macam saya tadi, macam Nisa katakan tadi, Nisa dah potong bentuk pasu bunga. Ini adalah bentuk yang sangat-sangat asas. Nisa gunakan garis lurus sahaja untuk membentuk pasu bunga dan Nisa telah potong di bahagian kertas ataupun majalah lama yang ada teks tadi tu. Kemudian kita kena positionkan cikgu ya, kena susun ni. Agak-agak di mana kan? Pasti yang kita dapat komposisi yang baik. Baik. Kemudian saya akan susunkan daun-daun saya sementara cikgu menyusun. Susun atur kertas-kertas membentuk lapisan langit, udara. Boleh udara tak nampak cikgu kan? Awan dan juga gunung ganang yang menghijau. Okey. Saya akan tampakkan bermula dengan di bahagian belakang terlebih dahulu. Mudah saja adik-adik. Gamkan yang penting posisi atau kedudukan lapisan-lapisan kertas itu kemas dan teratur. Supaya boleh nampaklah apa yang sebenarnya kita nak lakukan. Okey, mungkin sengit sikit di sini agak-agak. Supaya nampak dia punya daun tu tidak menegak saja. Betul. Saya akan tambahkan sikit. Saya pula berdebar cikgu. Takut lain pula yang saya rancang, lain pula yang jadinya. Tak apa. Kadang-kadang kita dalam proses penghasilan karya ni kita belajar banyak benda. Betul. Tak semestinya apa yang kita rancang tu sebiji-sebiji dapat macam tu. Mungkin ada perubahan dan juga ada improvisasi. Kadang-kadang kita tak terfikir pun benda tu pun boleh jadi menarik. Betul. Okay, saya akan tambahkan tona warni yang berlainan pula. Saya gunakan kertas hijau yang sedikit cerah warnanya. Okey, dan saya akan tambahkan di sini. Okay, cikgu rasa setakat ini saja yang cikgu punya bahagian awan, langit dan cikgu akan teruskan di bahagian gunung ganangnya pula. Okey. Cikgu pun dah masuk ke bahagian yang lebih bawah. Okey. Mungkin cikgu nak tanya dekat Nisa. Ya, saya. Tanyalah cikgu, berdebar pula saya. Okey, kita pun dah nak siap dah. Kita punya karya ni agak-agaknya apalah tajuk karya Nisa buat ni? Tajuk saya adalah mekar walau tidak berbunga. Pokok hijau yang segar, yang menampilkan kesegaran. Jadi itulah tema saya. Okey. Mungkin saya, cikgu, sebenarnya saya terperasan tadi, membenarkan asalnya saya memilih bahagian kertas yang berwarna merah jambu di hadapan. Tetapi bila saya terbalikkan dia ada bahagian berwarna putih, cikgu. Maksudnya kita ada pilihan lagi? Ya, saya ada pilihan untuk memilih pasu bunga putih ataupun merah jambu. Saya tengoklah, tengok putih ke merah jambu. Saya rasa putih pun cantik. Dia agak menyerlah pada, saya tunjuklah pada rakan-rakan saya. Okey, ini kertas yang saya gunakan tadi dari majalah. Dia ada latar belakang warnanya merah jambu. So dari bahagian teks tu, itu yang saya dapatkan untuk buat ni cikgu pasu. Okey, macam ni. Kalau saya gunakan warna putih, saya terbalikkan dia. Dia lebih macam menyelah, menonjol. Cikgu rasa dia lebih menyelah kan? Ya. Saya pun rasa setuju begitulah saya nak guna yang warna putih. Nampak tak adik-adik? Dalam pada kita menghasilkan aktiviti seni, timbul idea yang baharu, timbul idea yang kita rasa kita boleh buat guna cara yang lain sedikit. Jadi saya nak gunakan warna putih. Pasu saya. Ya, betul. Kadang-kadang apa yang kita rancang tu tidaklah semua tu menjadi. Betul. Okey, saya mungkin akan potong sedikit pasu saya supaya saiznya lebih comel macam tu. Saya suka pasu-pasu yang comel-comel, yang rendah-rendah. Untuk menghasilkan pasu ni cikgu, cuma guna teknik guntingan saja ya? Ya, betul tu. Melainkan kalau perlukan macam potongan yang lebih zigzag, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Cikgu ada sebut tentang potongan zigzag. Saya jumpa ni tadi. Apa tu? Okey, gunting ini adik-adik, seperti adik-adik lihat, dia ada mata yang bergerigi. Gunting ini boleh menghasilkan corak pada kertas yang kita gunting tu. Contohnya lah ya. Mungkin boleh tunjuk? Saya tunjukkan. Saya guntingkan. Wah, dia ada bentuklah cikgu. Okey, kalau macam ni kan, cikgu rasa kan dia sesuai juga untuk daun ataupun pokok kaktus. Ya. Kalau
kita tahu kan pokok kaktus kan dia lebih bergigi. Betul, ada gigi di sini adik-adik. Macam tu. Nampak tak? Mungkin boleh dapatkan peralatan-peralatan ini secara atas talian. Oh, pokok kaktus cikgu. Saya tahu. Kita mesti nak kena tunjuk contoh dekat kawan-kawan kita. Contohnya begini adik-adik. Ini adalah hasil contoh. Ini teknik apa cikgu yang ada pada gambar ini? Kalau lihat pada yang Nisa pegang tu, cikgu menggunakan potongan kertas yang lebih tepat dengan menggunakan gunting. Tetapi di bahagian bunga-bunga warna merah dan warna merah jambu itu, cikgu menggunakan gunting zigzag tadi. Baiklah, adik-adik dapat lihat. Dia ada bentuk-bentuk ataupun tekstur-tekstur. Kalau kita lihat pokok kaktus kan ada duri-duri. Oh, jadi ini adalah teknik potongan kertas secara lebih tepat. Kalau nak dapat kepotongan macam ni, cikgu perlukan lakaran kepada kertas tu. Jika perlu sahaja. Kadang-kadang kalau kita dah lebih mahir dalam bentuk itu, kadang-kadang kita telah menjimat masa, kita terus potong sahaja. Ini adalah asas aras kemahiran sederhana ya. Aktiviti kita. Cikgu pun dah nak tampal yang terakhir sekali. Saya pun nak siapkan last sekali tampalan pasu bunga saya yang telah bertukar pada saat-saat akhir. Okey, saya nak tampalkan pasu bunga tu betul-betul dekat saiz daun tu. Okey. Saya dah nampak dah cikgu. Hasil kerja saya. Tetapi saya nak tunggu cikgu siapkan supaya kita dapat kemaskan sama-sama. Contohnya macam ini. Kertasnya ada lebihan di kiri dan kanan, mungkin sedikit di bawah. Sama jadi juga kita dengan cikgu, masih belum siap lagi. Belum lagi. Ada lebihan kertas di bawah. Jadi sekarang ni kita tinggal kemasan karya sahaja. Baik, macam mana kita nak kemaskan ni cikgu? Mungkin kita boleh lihat pada belakang dia. Baik. Untuk memudah kita potong, kita hanya potong mana yang lebih saja. Luar daripada kertas latar kita ni. Jadi adik-adik boleh potong. Yang tepi. Baiklah. Saya rasa nak gunakan pisau supaya ianya lebih tepat dan lebih laju. Dan adik-adik apabila ingin menggunakan pisau ataupun apa-apa peralatan yang tajam, mintalah bantuan ibu atau ayah. Kita nak menghasilkan karya seni ni, nak seronok. Tak nak ada apa-apa kejadian yang tidak diingini. Baik, saya akan potong. Okey. Supaya jalinan koyakan tu pun menjadi cantik je. Okey. Sikit lagi saya nak kemaskan. Sebelum kita tunjukkan kepada rakan-rakan kita hasil seni kita. Okey, sikit lagi. Okey, saya pun nak buka. Saya dah siap dah ni. Kita nak tunggu cikgu sebelum kita sama-sama tunjukkan hasil kerja kepada rakan-rakan kita di rumah. Okey, dah siap cikgu? Sudah siap. Sedia cikgu? Sedia. Baik, 1, 2, 3, siap. Okey, inilah karya cikgu yang bertajuk Gunung Rapat. Ya, dan karya saya yang bertajuk Segar Tak Berbunga. Walaupun dia tak ada bunga, tapi dia tetap tumbuh dengan segar dan sihat. Baiklah, ini dia kedua-dua hasil kerja kita dan mungkin cikgu boleh ulang kembali apakah tema dan teknik kita gunakan pada hari ini cikgu. Baiklah, tema kita hari ini adalah menggunakan bahan utama iaitu kertas sahaja. Sama ada kertas permukaan satu warna ataupun keratan majalah, keratan akhbar. Dan kita hanya menggunakan teknik koyakan saja. Koyak dan juga potongan kertas supaya dapat lebih tepat. Dan sekiranya anda ingin menambahkan mungkin tekstur kepada hasil seni anda, mungkin boleh gunakan teknik renyukan ya cikgu. Ya, betul. Seperti yang telah kita tunjukkan kepada anda awal-awal tadi. Sekiranya adik-adik ada yang alamak baru duduk di hadapan televisyen, tak mengapa, boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Diharapkan anda semua mencuba apa yang telah kita pelajari sama-sama pada hari ini dan muat naik hasil kerja anda dengan hashtag Seni Untuk Semua. Jadi jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Teh Nadira. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.